Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid tahun 6, Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada tahun ini, pada tahun 2021 ni, dengan suasana yang sama, hampir sama dengan tahun lepas. Pembelajaran di rumah secara online lah. Jadi saya harap kita terus tabah dan sabar dan jangan cepat putus asa dalam sistem pembelajaran yang baru ni. Okey, baik. Jadi saya pada hari ini akan mengajar murid-murid pendidikan Islam. Untuk tajuk pertama, saya percaya semua murid masih lagi tidak menerima buku teks. Jadi saya mohon untuk dipinjamkan sekejap kepada saya mata untuk lihat apa yang saya paparkan di skrin, sebab buku teks tak ada kan. Telinga dengar apa yang saya nak terang. Okey, dan juga otak cuba ingat, cuba ingat apa yang saya terangkan tu. Okey, baik. Jadi okey, kita tengok gambar tu. Gambar pertama, gambar seorang murid duduk dekat hentian bas, sambil dalam hati dia berzikir menyebut subhanallah, 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 kan, dalam hati. Saya yakin kalau orang ada sebelah pun orang tak perasan dia berzikir dalam hati tu. Kenapa? Sebab dalam hati kan, tak ada siapa dengar. Okey. Tapi apa guna dia berzikir subhanallah, subhanallah, tidak ada siapa dengar? Adakah Allah dengar? Ya, Allah dengar walaupun di dalam hati. Baik. Yang kedua, gambar orang tengah belajar mengaji. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Dia baca sama-sama. Allah lagi dengar kan? Okey, baik. Dalam situasi ini ada 5 orang, 5 baca. Okey, adakah Allah dengar setiap orang tu? Ya, Allah dengar. Hebat Allah ni. Okey, dia dengar orang ni baca salah ke orang tu. Kalau kita duduk dekat satu tempat baca ramai-ramai, kita tak pasti ada yang baca salah ataupun tak. Tetapi Allah dengar orang ni baca betul, orang ni baca salah, dan sebagainya. Okey, baik. Gambar ketiga, gambar tengah buat apa tu? Ada 2 orang perempuan belakang tu. 2 orang, ada seorang kat depan. Yang perempuan 2 orang belakang tu berbisik-bisik. Dia kata jangan kawan dengan dia. Bisik-bisik. Bermakna situasi ini adalah situasi 2 orang rakan yang sedang mengumpat rakan dia yang lain. Bila hal mengumpat, adakah orang lain dengar? Adakah orang yang diumpat tu dengar? Tak dengar. Okey. Tapi adakah Allah dengar? Ya, Allah dengar. Faham? Okey. Gambar yang keempat. Ya Allah, ampunkan segala dosaku. Seorang yang bangun malam, kalau kita tengok dekat belakang tu jam pukul berapa? Pukul 5, kan? Belakang tu jam dia pukul 5 lah. 5 pagi dia bangun, dia tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Dia mohon ampun, ya Allah ampunkanlah dosaku. Tengah malam. Kita kadang, saya rasa pukul 5 tu tengah tidur lagi. Kalau orang berdoa pun, walaupun dalam mungkin suara yang berbisik-bisik agak kuat sikit, kita pun tak perasan sebab apa, kita tengah tidur. Tapi tengah malam pukul berapa pun tak kira lah. Tengah malam ke siang ke, bila-bila waktu sahaja Allah dengar setiap permohonan dan permintaan hamba-Nya. Okey, baik. Nilai mengamalkan zikir dalam kehidupan, yang ni merujuk kepada gambar pertama ni. Dalam hati je berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, kan? Dapat hidup lagi, bangun-bangun, celik lagi mata, alhamdulillah. Dapat alhamdulillah, alhamdulillah Allah bagi nyawa, masih lagi hidup, masih lagi boleh bernafas, alhamdulillah. Dapat makan sarapan, alhamdulillah. Dapat belajar secara online. Ada rakan-rakan lain yang online pun dia tak boleh nak belajar. Kenapa? Tak ada
alat, handset tak ada, laptop tak ada. Jadi alhamdulillah kita ni tergolong dalam golongan orang yang bernasib baik, sebab masih lagi boleh belajar walaupun dalam keadaan situasi yang berbeza dengan persekolahan biasa. Okey, baik. Perbualan di antara seorang anak dengan mak dia. Okey, pertama dia kata apa? Anak dia cakap apa? Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Mak dia cakap apa? InsyaAllah Umar boleh buat yang terbaik. Pastikan Umar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Anak dia tanya, doa apa ibu? Nombor 3, nombor 4 tu, bacalah doa penenang hati. Bacalah doa penenang hati sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama'? Ini kita masuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Sifat Allah, Allah bersifat dengan sifat sama'. Okey. Mak dia kata doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati pun boleh. Kalau kuat kita pun boleh dengar, dalam hati kita tak dengar. Tapi Allah bersifat dengan sifat sama'. Apa itu sama'? Nombor 5. Anak dia tanya, sifat sama' itu apa ibu? Mak dia jawab, nombor 6. Allah bersifat sama' bermaksud, yang merah tu, Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Okey. Point dia, sama' itu apa? Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Dalam hati pun Allah boleh dengar. Okey, detikan lintasan dalam hati. Itu yang kalau kita solat kan, solat subuh contoh kan. Solat subuh, dalam hati kita apa? Dalam hati kita kata, aku nak sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam hati je. Allah dengar tak? Ya, Allah dengar. Nak ambil wuduk kan, sebelum subuh tu ambil wuduk dulu. Baca nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dalam hati, saya aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Ambil wuduk, terus ambil wuduk. Jadi Allah dengar, Allah tahu apa niat kita untuk ambil wuduk tu, menyapu muka, apa niat kita. Jadi sebab apa? Sebab nak ambil wuduk tu lah. Okey, baik. Itu Allah Maha mendengar setiap sesuatu dan tidak terbatas pendengaran Allah itu. Kalau terbatas, nanti kita akan cerita. Okey, kalau terbatas, dia merupakan daripada makhluk. Contoh saya bagi. Kita kat sini, saya kat sini, saya tak dengar apa murid-murid cakap di rumah. Saya tak boleh dengar. Kenapa? Terbatas, jauh. Bukan kata kat situ, kat rumah jauh. Di sebalik bilik pun cukup lah kan. Saya kat bilik ni, kat bilik depan saya tak tahu dia tengah berbual apa, tak tahu. Okey. Bukan macam tu. Kita tengok gambar yang tadi kan, gambar yang ketiga ni. Gambar tengah mengumpat belakang je, tapi disebabkan dia berbisik, terbatas pendengaran kita tak boleh nak dengar apa yang diorang bisikkan. Tetapi Allah tidak terbatas pendengaran Allah, sama ada yang kuat lagi kan pula yang perlahan. Dan juga contoh lagi, dalam satu kelas ada 30 orang, contoh kan, 30 orang, 30 ni bercakap. Saya kat depan, saya tak boleh tahu apa setiap orang tu bercakap. Dia cakap tentang apa, saya tak tahu. Tetapi Allah boleh dengar setiap orang. Kalau contohnya setiap 30 orang tu tengah doa, Allah tahu A ni doa apa, B doa apa, C doa apa, semua Allah dengar. Okey. Orang dekat Malaysia doa apa, orang dekat Madinah doa apa, kat Mekah doa apa, setiap orang itu, setiap makhluk itu Allah dengar. Okey, subhanallah, nombor 7 tu, subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Ini peringatan kepada kita lah. Tapi pertama sekali dia kata apa? Wajib beriman dengan sifat sama Allah.
Bila kita wajib, siapa yang tidak beriman ada masalah dengan akidah dia. Nak tak nak, wajib kita beriman dengan sifat sama Allah, iaitu Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Okey. Jadi apa iktibar yang kita nak ambil? Kita kena sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan. Nak cakap tu, fikir dulu. Adakah ini mengundang dosa? Adakah mengundang pahala? Kalau berdosa, tinggalkan. Mengumpat, dosa ni, tinggalkan. Kenapa? Allah dengar, walaupun belakang-belakang orang tak dengar. Okey. Adakah kita sebut dalam hati subhanallah, subhanallah ni Allah dengar? Ya, Allah dengar. Bila Allah dengar, subhanallah tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebutlah subhanallah, subhanallah. Dan juga kena hati-hati dengan bisikan hati kita. Kadang-kadang hati ni tengok orang tu kan, lawa, cantik orang tu kan, handsome, dalam hati, alah tu menunjuk-nunjuk lah tu kan. Ada bisikan dalam hati yang buruk. Yang tu pun kena hati-hati. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Nilai yang ni, nilai. Okey. Banyakkan berdoa untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Allah suka hamba-Nya yang sentiasa berdoa. Jadi doalah banyak-banyak. Allah Maha Kaya, insya-Allah Allah boleh tunai, walaupun kaedah ataupun Allah tunai itu dalam cara yang pelbagai. Okey. Dalil nakli yang kita nak tahu, firman Allah. Dalil nakli, dalil yang wujud dalam Al-Quran atau hadis. Okey, dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim, surah Al-Baqarah ayat 224 maksudnya. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah pesan, Allah bagi peringatan kepada kita. Allah kata Allah sentiasa mendengar. Apa-apa juga Allah boleh dengar. Lagi sentiasa mengetahui, Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah dengar apa yang kita ucapkan, sama ada dari mulut ataupun dari hati. Allah tahu apa yang kita buat dan juga apa yang kita tuturkan. Okey, dalil akli yang ni. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Kita kata Allah itu Tuhan. Okay? Allah itu Tuhan. Bila Tuhan, dia mestilah hebat. Tiba-tiba kita kata Allah tak boleh dengar ni, kan? Adakah layak dia digelarkan sebagai Tuhan? Tidak. Jadi bila kita kata Allah itu Tuhan, jadi Allah itu mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi mustahil bagi Allah tidak boleh mendengar. Kita Allah sekarang ni kalau ramai-ramai Allah tak boleh dengar. Contoh kan, kita bercakap semua. Beramai-ramai Allah tak boleh dengar ni. Jadi kita boleh ngumpat waktu ni. Sebab apa? Tengah bising. Itu pun mustahil bagi Allah. Sebab apa? Pendengaran Allah tidak terbatas. Jadi layaklah bagi Allah itu Tuhan. Okay? Kalau Allah itu terbatas pendengarannya, jadi itu kita panggil mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Okey. Jadi semua perkara-perkara hebat ini ada pada Allah. Nilai mengakui kehebatan dan kesempurnaan Allah. Okey, baik. Jadi ini antara yang kita nak belajar hari ini. Jadi saya nak murid dapat apa hari ini? Okey. Pertama, sifat sama Allah itu Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, dan pendengaran Allah tidak terbatas. Yang kedua, kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Sama Allah Maha mendengar. Okey. Yang ketiga, sentiasa berhati-hati dalam setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Okey. Yang keempat, ingat Allah pesan, Allah memberi peringatan kepada kita. Wallahu sami'un alim, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Okey. Yang ke lima, ingat juga mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Jadi Allah itu bersifat kesempurnaan, semua sempurna bagi Allah. Okey. Jadi insya-Allah sekarang ini dulu kita akan huraikan lagi lebih lagi dalam sifat sama ini di pelajaran yang akan datang lah. Okey, kita doa semoga kita cepat boleh bersemuka, belajar bersemuka, supaya kita dapat tahu
kita lemah dekat mana. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.